Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zafar bin Abdul Manaf dan rakan-rakan kumpulan saya akan menerangkan sebelum tu kami akan menerangkan pasal kod khusus kami iaitu BLHW 1762 Falsafah dan Isu Semasa, dan tajuk kami iaitu Impak Materialisme dalam Kehidupan Masa Kini. Dan lupa juga saya memberitahu kami dari kelas 1 BMMS. Okey. Di slide ini kita akan dapat lihat nama-nama ahli kumpulan kami iaitu Ahmad Zafar bin Abdul Manaf, Muhammad Yusof bin Azizan, Muhammad Faris bin Muhammad Sanusi, Muhammad Nazim bin Cik Hassan, Mio Daniel bin Mio Syariman, Muhammad Zarif Izzat bin Kelana. Okey, pengenalan. Menurut Kamus Oxford Edgar Learners, materialisme bererti teori-teori atau kepercayaan bahawa material sahaja yang wujud, manakala menurut Encyclopedia Britannica, materialisme dari sudut falsafah bererti pandangan bahawa semua fakta atau hakikat, termasuk hakikat yang berkaitan dengan pemikiran manusia, kecenderungan dan sebab akibat sejarah manusia, adalah semuanya bergantung kepada proses fizikal atau benda. J.J.C. Smart menyatakan materialisme adalah satu teori yang menganggap bahawa tiada sesuatu pun yang berlaku di dunia ini, melainkan seluruhnya ditentukan oleh fizik benda. Okey, latar belakang kajian. Kepercayaan materialisme merupakan sebahagian penyelewengan yang berlaku semenjak tamadun awal manusia mempercayai kewujudan hanyalah melalui unsur nyata dan realiti. Materialisme berasal dari Yunani. Materia yang bermaksud benda yang berjirim dan berjisim. Materialisme ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material, lalu pemikiran, jasad, pengetahuan, alam dan sebagainya. Semuanya berkembang dan berasaskan material. Fahaman ini menolak kewujudan spiritual dan metafizik dan alam gaib. Okey, yang seterusnya. Penyataan masalah. Dari segi kajian yang telah dibuat, masalah yang terdapat dalam teori materialism ini adalah yang menganggap bahawa setiap kewujudan sesuatu kehidupan dan benda adalah secara nyata. Pandangan bahawa semua fakta atau hakikat, termasuk hakikat yang berkaitan dengan pemikiran manusia, kecenderungan dan sebab akibat sejarah manusia, adalah semuanya bergantung kepada proses fizikal atau benda. J.J.C. Smart menyatakan materialism adalah suatu teori yang menganggap bahawa tiada sesuatu pun yang berlaku di dunia ini, melainkan seluruhnya ditentukan oleh fizik atau benda. Beliau lebih ekstrim lagi menolak di dalam alam ini wujudnya apa yang dipanggil non-fizikal atau metafizik. Okey, tamat daripada saya. Kajian yang kami lakukan ini bertujuan untuk menerokai sejarah pemikiran materialistik dan impaknya pada masyarakat. Antara objektif kami ialah: nombor 1, menerangkan materialisme dengan terperinci. Nombor 2, mendalami latar belakang kewujudan ideologi materialisme dalam kehidupan. Dan nombor 3, mengkaji kesan materialistik dalam kalangan masyarakat. Secara tidak sedar, kehidupan materialistik ini telah sebati dalam kehidupan seharian. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kami telah mengemukakan konsep dan latar belakang ideologi teori dengan terperinci dan tepat. Hal ini telah dirumuskan dalam konteks yang lebih mudah dirujuk dan difahami kerana ia berlandaskan sudut pembacaan daripada sumber meluas yang dipercaya. Next.
5.0 Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif. Pengkaji menggunakan kaedah pengumpulan data secara primer dan sekunder. Bagi kaedah pengumpulan data secara primer, pengkaji melakukan temubual tidak berstruktur bersama penulis skrip bagi filem Gol dan Gincu pada tahun 2005, Pisau Cukur pada tahun 2009 dan Istanbul Aku Datang pada tahun 2012, iaitu Rafidah Abdullah bagi mendapatkan pandangan beliau mengenai kajian yang dilakukan ini. Pengkaji turut menemubual Mahadi Jermadi Murad yang merupakan seorang pengkaji filem di Malaysia bagi mendapatkan data serta maklumat berkaitan industri perfilman Malaysia. Selain itu, melalui data primer ini juga, pengkaji menganalisis isi kandungan filem kajian. Analisis isi kandungan yang dimasukkan adalah dengan melakukan tontonan filem secara kritis dan kritikal. Dalam kajian ini, pengkaji bergantung kepada pengumpulan data teks daripada sampel filem sebagai sumber data utama penyelidikan kualitatif. Filem ini ditonton sekurang-kurangnya 5 kali bagi mendapatkan data makna teks. Next. Tontonan pertama dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan kesan keseluruhan filem tersebut, manakala penontonan peringkat kedua dan seterusnya melibatkan proses pengekodan melalui pencerakinan dan kupasan isi kandungan filem bagi menjawab permasalahan dan persoalan kajian. Manakala untuk memastikan makna data direkam dengan tepat, proses pengumpulan data dilakukan sebaik sahaja setiap penonton selesai. Bagi memastikan kesahihan makna, ulangan filem perlu dilakukan. Sampel filem yang dipilih ditonton dan dibaca berulang-ulang kali. Analisis data hanya bermula setelah semua proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis dilakukan terhadap data pilih untuk menilai susceptibility dan benchmark secara lebih mendalam. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Okey, saya akan menceritakan pasal modernisasi. More 1964 menjelaskan bahawa modernisasi melibatkan perubahan menyeluruh terhadap masyarakat tradisional kepada bentuk teknologi dan organisasi sosial yang akhirnya membentuk masyarakat maju seperti negara dunia barat. Dunia barat dikatakan mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang stabil dan perkembangan ini digelar sebagai perindustrian. Perindustrian berarti penggunaan sumber tenaga secara menyeluruh bagi mendapatkan hasil ekonomi yang lebih kokoh. Sharing atas 1970 undang-undang digitalisasi dan penggunaan tapi mungkin ekonomi yang berada aspek kelihatan. Melalui organisasi barat melalui kaedah dan kelompok yang berlainan. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman barat seperti yang diterima oleh masyarakat barat. Dalam kajian ini, konsep modernisasi yang digunakan untuk menganalisis filem kajian ialah modernisasi yang diperkenalkan oleh Peter Berger 1977. Pengkaji menilai konsep ini yang dikaitkan dengan isu ikatan keagamaan menjadi punca kepada suatu kekuatan nyata kelemahan sebuah masyarakat moden. Okey, seterusnya. Konsep modernisasi Peter Berger 1977. Bagi kajian ini, pengkaji memilih untuk menggunakan konsep modernisasi yang mana konsep ini dianggap bersesuaian dengan kajian pengkaji. Konsep modernisasi merupakan satu istilah yang merujuk pada kemajuan atau proses perubahan. Konsep ini juga menerangkan mengenai ciri-ciri dan bentuk sosial yang diwujudkan melalui revolusi perindustrian yang bermula di Eropah Barat pada abad ke-18. Perubahan sosial selepas revolusi perindustrian ini dikatakan sebagai modernisasi Rohana Yusof 2010. Pengkaji turut memilih
Konsep ini kerana konsep modernisasi dilihat sesuai diaplikasikan oleh negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Jadi, melalui kajian ini, pengkaji memilih konsep modernisasi yang diperkenalkan oleh Berger 1977 bahagian 2 objektif kajian. Seterusnya, rumusan kaedah kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggalakkan pengkaji berfikir secara kritis dan kritikal dalam mentafsir permasalahan kecil. Hal ini juga disesuaikan dengan solusi yang tepat melalui bahan dan kaedah pengumpulan data yang berkesan. Seterusnya, dapat kajian materialism di Malaysia. Belakangan ini, masyarakat kini semakin bersikap materialistik di mana setiap orang akan dinilai melalui kemewahan masing-masing. Perkara ini semestinya salah dari sudut agama Islam sekiranya kemewahan seseorang itu diukur dari aspek kebendaan. Budaya materialistik ini juga memberi impak negatif dari aspek negara apabila terdapat ramai rakyat yang sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai kehidupan yang diinginkannya. Berpunca dari sikap rakyat yang ingin hidup mewah di luar kemampuan mereka. Tambahan pula, sistem pentadbiran yang lemah menyebabkan kegiatan rasuah semakin berleluasa di Malaysia dan tidak lagi dapat dibendung oleh pemimpin negara. Malah gejala rasuah sudah menjadi perkara yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Itu saja bagi saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan slide ini. Pandangan Islam terhadap materialism. Ideologi materialism ini dipegang oleh golongan barat yang menolak tepi unsur-unsur keagamaan dan lebih mengutamakan kemahuan dari segi kebendaan. Menurut Dr. Abdullah Nasir Ulwan, antara keagungan syariat Islam ialah sifatnya yang tidak memisahkan antara tuntutan material dengan kerohanian dan antara dunia dengan akhirat. Menurut pandangan Islam, ideologi materialism akan memberi impak yang negatif kerana tidak selari dengan ajaran Islam yang mana ia menjadi satu tabiat yang memakan diri sekiranya tidak dibendung. Hal ini kerana materialism pada masa kini lebih bersifat boros dalam mengumpul harta benda, contoh benda yang tidak mendatangkan apa-apa faedah dan mendorong kepada pembaziran. Sesungguhnya Islam melarang umatnya dari memenangkan sesuatu perkara dari segi kebendaan dan mementingkan kemewahan semata-mata kerana akan wujudnya sifat riak dan takbur dalam diri. Kesan materialism ke atas individu, masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Materialism pada satu sudut adalah bagus sekiranya dipraktikkan secara bersesuaian dan tidak berlebihan. Sebagai contoh, apabila seseorang itu memerlukan keputusan motivasi untuk meneruskan kehidupan seperti mahukan kejayaan dalam peperiksaan, duit untuk membeli barang idaman atau sekadar mahu menjaga maruah diri. Dengan usaha serta tujuan atau niat yang baik, ideologi materialism ini tidak terlalu memberi sebarang dampak yang negatif terhadap manusia. Namun, terdapat beberapa kesan fahaman materialism terhadap manusia pada masa kini sekiranya digunakan pakai secara berlebih-lebihan. Kemajuan negara akan terguat dari sudut ekonomi. Pemikiran manusia yang mementingkan harta benda dan akan menyebabkan segelintir pihak membuat keputusan yang tidak rasional demi mencapai kehendak mereka seperti sanggup berhutang dan sewenang-wenangnya membuat pinjaman untuk dibelanjakan demi menunjuk-nunjuk kepada orang kekayaan palsu diri. Hal ini juga akan mengakibatkan dipandang rendah terhadap negara kita kerana walaupun terdapat golongan yang berharta dan kaya dengan duit, namun terdapat juga rakyat lain yang miskin serta menganggur tanpa sebarang duit atau harta untuk menjamin masa depan. Kesan materialism juga akan menyebabkan hilangnya jati diri seseorang itu dalam unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu dan masyarakat terkikis dengan sikap negatif. Hal ini demikian kerana manusia sangat lemah terhadap harta benda serta wang ringgit, lebih-lebih lagi pada masa krisis kewangan ini. Ramai yang rasa tergesa untuk sentiasa mengikut edaran semasa sehingga menyebabkan hilangnya rasional. Dalam membuat pilihan yang tepat tanpa berfikir, duit dibelanjakan sesuka hati untuk menunjukkan kemewahan hidup kepada orang lain dan bukannya disimpan untuk kecemasan pada masa depan. Selain itu, kesan materialism juga akan menyebabkan wujudnya riba dalam perdagangan barang dan jual beli. Antara contoh yang nyata yang boleh dilihat di negara ini ialah kewujudan forex, iaitu penukaran mata wang asing yang haram dengan mengandungi unsur-unsur riba yang melibatkan manfaat.
negara ruang aksip dalam urusan jual beli adalah seharusnya dielakkan kerana ia boleh berlakukan dengan kadar segera. Sebarang penangguhan akan menyebabkan hukumnya jatuh haram akibat riba yang merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci dalam agama Islam. Oleh itu, manusia perlulah membuat sikap materialistik dalam diri dan sentiasa berwaspada dalam mencari duit dengan menggunakan cara atau jalan yang berpandukan ajaran agama dan bebas daripada unsur-unsur yang haram. Akhir sekali, materialism juga akan menyebabkan kes penipuan dan kerugian semakin berleluasa. Penipuan atau scam serta skim cepat kaya adalah antara kes yang ramai di kalangan kita, khususnya anak-anak muda atau warga emas yang mudah terpedaya sehingga sanggup menghabiskan duit beribu ringgit sebagai modal bagi mendapatkan pulangan yang berganda. Sebagai contoh, kes jenayah komersial melibatkan penipuan dalam talian dipolis dari Januari hingga Mei tahun ini meningkat sehingga 80%. Kata Ketua Polis Negeri, Datuk Seri Saad, beliau berkata statistik menunjukkan bagi tempoh itu kerugian sebanyak RM1.1 juta yang menghampiri jumlah kerugian 1.8 juta pada keseluruhan tahun lepas, dengan kes penipuan paling banyak dilaporkan melibatkan penipuan e-dagang. Okey, sekian itu saja daripada saya. Okey, saya Muhammad Nazmi Hasan. Sehubungan dengan itu, kerugian yang dialami akan memberi impak negatif kepada kesihatan mental akibat masalah kewangan yang melanda sehingga ada yang sanggup membunuh diri untuk lari daripada tekanan hidup dan masalah. Akibat terlalu tekan dan urusan tentang masa hadapan, terdapat beberapa kesan yang melibatkan bukan sahaja bunuh diri, tetapi nyawa ahli keluarga juga tergadai kerana masalah mental yang serius. Secara keseluruhannya, kesan materialisme terhadap manusia pada masa kini adalah memudaratkan berbanding memberi manfaat kepada kehidupan. Bertuhankan harta pangkat tidak menjamin sebarang kebahagiaan. Langkah cadangan penambahbaikan. Ideologi materialisme haruslah dikikis dari kehidupan masyarakat secepat mungkin. Ini kerana masyarakat hari ini percaya bahawa mata wang adalah lebih rasional kerana mata wang boleh menyediakan segala-galanya. Malah dalam dunia global hari ini, kenyataan dianggap sebagai bahan yang boleh diwakili kesenangan dan keselesaan seorang individu. Sifat materialisme seperti mementingkan kekayaan dan harta benda harus dielakkan untuk mengelakkan akibat negatif jangka panjang untuk diri sendiri, masyarakat dan generasi akan datang. Ini bersesuaian dengan hakikat bahawa setiap individu mestilah berfikir secara rasional untuk mengelakkan materialisme berlaku. Ini bersesuaian dengan hakikat bahawa setiap individu harus berfikir secara rasional dan menghalang materialisme daripada memasuki jiwa bagi melahirkan masyarakat yang selamat, ikhlas dan komited untuk meneruskan kehidupan. Selain itu, setiap individu hendaklah melihat dirinya untuk melaksanakan kewajipan dan amal soleh seperti zakat, sedekah dan sebagainya. Sementara itu, mengurangkan media massa dapat membantu mengelakkan kefahaman materialisme terhadap moral. Jelas daripada penjelasan sebelum ini bahawa budaya materialisme ini mesti dikikis. Tambahan pula, kemunculan pelbagai pengaruh mencari kemewahan akan menimbulkan masalah khususnya kepada remaja dan generasi yang akan datang. Pendidikan agama yang betul dan menyeluruh dapat meletakkan asas kepada pembinaan insan yang yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif Izzat bin Kalana. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan materialisme. Materialisme di Malaysia semakin berkembang dalam masyarakat. Budaya bermewah-mewahan dan keinginan untuk hidup mewah menjadi fokus utama bagi banyak individu. Hal ini kerana hari ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan juga negara.
Beberapa faktor yang menyebabkan penyebaran materialisme di Malaysia termasuk keinginan untuk hidup mewah di luar kemampuan, sistem pentadbiran yang lemah yang memungkinkan rasuah berleluasa dan pengaruh perkembangan modernisasi dan globalisasi yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Next. Dalam konteks Islam, materialisme ditolak kerana tidak selaras dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan kesederhanaan, bersyukur dan tidak memandang segala sesuatu dari sudut kebendaan semata-mata. Materialisme juga dianggap merosakkan moral dan nilai-nilai keagamaan kerana menolak kepercayaan agama dan memfokuskan kehidupan pada aspek material semata-mata. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia haruslah dijalani dengan berpegang pada nilai-nilai agama, menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan tidak membenamkan diri dalam nafsu serakah dan kekayaan semata-mata. Sikap materialistik yang berlebihan dan tamak juga ditegah dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk hidup sederhana, menguruskan kewangan dengan bijak dan kongsi rezeki dengan orang lain melalui sedekah dan bantuan kepada yang memerlukan. Dalam kesimpulannya, materialisme yang semakin meluas di Malaysia memberikan dampak negatif pada masyarakat dan negara. Islam menolak materialisme dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang berfokus kepada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, keikhlasan dan berbagi rezeki. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami nilai-nilai agama dan menghindari sikap materialistik yang berlebihan. Next. Ini adalah rujukan kami. Kami menggunakan internet dan buku. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Kami berharap ini dapat menjadi pengajaran dan panduan untuk semua menjadi lebih baik. Jadi mari kita tamatkan dengan kita punya slideshow hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, terima kasih semua. Kami mengundur diri dulu.